علينا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang bahagia mulia sahabat saya Dr. Mazlan dan seisi keluarga yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan perempuan, tahniah kerana pada pagi Sabtu, kadang-kadang Ahad, untuk memilih berada di rumah atau di ruang ini bagi mencari bekalan dan baca-baca iman, insya-Allah, dari suntingan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana iman ini dia tidak makanan macam tubuh kita juga tidak makanan. Iman ini tidak hiburan seperti kehidupan kita tidak hiburan. Sehari kita tak berhibur, maka kita berasa lesu, moyok, tak bermaya. Tapi kalau ada anak cucu balik ke dok geletek kita, ataupun anak cucu tu turun pada rumah pilihan ayam depan rumah, kita gelak mengekek, rasa kita seronok. Kerana fitrah manusia ni perlukan hiburan. Dan sama juga iman pun dia perlukan hiburan, dia perlukan makanan macam mana kita hidup. Dan pagi ini kita mencari penawar, pencari pengobat kepada apa-apa penyakit nafsu kita yang berkubang dalam hati kerana kita tak rawat cepat, kita tak bagi ubat cepat, kita takut nafsu kita itu ataupun nafsu kita itu makin parah. Dan bila dalam hati ini sakit, maka kesannya lebih teruk daripada badan sakit. Badan sakit duduk di hospital, cucuk sana wayar sini, masuk ubat tang tu, masuk ubat tang ni, tu bab penyakit badan. Tapi kalau bab sakit hati ni, kalau dia tak bagi ubat cepat-cepat, tak rawat cepat-cepat, dia timbul macam-macam penyakit yang besar-besar lah. Ya Allah, dia tengok orang gaduh nak marah, dia tengok orang pakai comel, dia demam. Dia tengok orang comel, dia demam, ya. Dia tengok orang tukang kereta rebah terus pingsan. Maksud apa? Dalam hati dia sakit. Kerana Allah sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau dalam hati itu ada penyakit, maka penyakit-penyakit pun mai lah, penyakit-penyakit lain pun mai berkembang dan membiak dalam tubuh badan. Maka manusia tu walaupun dia segak macam mana pun, akhirnya dia jadi huduh kerana dalam hatinya yang sakit, ya. Sebab itu pagi mulia macam ni, ketika orang lain keluar cari RM, ketika kita tu pilih untuk mencari apakah dia makanan-makanan yang baik untuk iman, ya. Bagaimana bentuk kita menghiburkan jiwa iman kita, dan bagaimana kita memberi penawar, pengobat kepada berbagai penyakit yang mungkin sedang bersarang dalam hati kita. Sebab itu kita berhimpun dengan niat kepada Allah, kita berserah. Semoga Allah mencerahkan hati sanubari kita dengan cahaya iman, cahaya hidayat, yang dengannya kita dapat berjalan atas dunia ini sebagai hamba Allah yang jujur, hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang cantik budi bahasanya, hamba Allah yang lazat dengan ibadatnya, dan hamba Allah yang suka membuat baik manusia, hamba Allah yang tidak suka kepada kejahatan. Itulah saya ucapkan tahniah bahawa pilihan tuan-tuan dan perempuan berada dan melabur umur lebih kurang 2 jam pada pagi ini ada nilainya di sisi Allah dan ada kesan baiknya dalam kehidupan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia duduk dengan sahabat-sahabat dia. Dan sahabat-sahabat ni bila ada ruang peluang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak ajak macam kita ni, jom kita pergi sembang balai lentang, jom kita pergi tengok perkena kopi ke dulu. Tak, sahabat bila ada ruang dan peluang bersama dengan Rasulullah, mereka kata ini memang hadiah Allah Ta'ala kepada kami. Kami nak dapatkan sesuatu mutiara, intan, permata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berduduk sama dengan Rasulullah, maka mereka tanya ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun melayan permintaan sahabat-sahabat dia dengan pengisian yang sangat bermakna. Satu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat,
ya. Melihat sahabat begitu gairah menanti baginda untuk mendapatkan sesuatu, melihat sahabat sangat bersedia macam orang lapar nak makan, macam orang yang gelisah nak diobati ataupun nak dihiburkan, macam ada orang sakit yang baginda nak bagi obat, jadi baginda pun layan sahabat-sahabat dia dengan pengisian sangat berfaedah. Kata Rasulullah pada sahabat dia, "Ausani Rabbi bi tis'in usikum bihinna." Wahai sahabat-sahabatku, Allah telah mewasiatkan kepada aku 9 perkara. 9 perkara, kata Rasulullah. Allah wasiat kepada aku 9 perkara. Wasiat ni artinya Allah pesan kat aku, Allah didik aku dengan 9 perkara ni, dan Allah tunjukkan kepada aku bahawa dalam hidup ni kena buat 9 perkara ni. Kalau kamu buat, maka apa yang ada di dunia dan apa yang ada di akhirat ni Allah Ta'ala serahkan kepada dia. Berarti dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Ada 9 perkara. Macam kita lah, kita pergi jumpa doktor, lama duduk depan doktor tu, dia pakai mikroskop, dia test sana, test sini, dia test belakang, dia suruh kita tarik nafas, dia suruh kita ludah sikit, dia ambil yak liuk, dia periksa yak liuk, lepas tu dia kata, "Makcik ni ambil botol ni pergi kencing sikit, bagi saya nak periksa yak kencing." Lepas tu dia ambil darah, dia periksa darah, dia kata, "Makcik, kalau makcik nak buang air besar, makcik buat sikit ni, saya nak periksa." Dia suruh kita nganga mulut, dia suluh masuk dalam mulut, lepas tu dia suluh kot telinga pula, macam-macam doktor nak buat kisah. Tuan-tuan tahu, perempuan tahu lah kan. Kalau kita pergi jumpa doktor, dia kata lagi 3 hari mai lah. 3 hari lagi makcik mai, test darah pun tahu, test air kencing pun tahu, test najis pun tahu, nanti saya boleh bagi ubat. 3 hari kemudian pun kita baru makan lempiang dengan pekngah, jalan herot, ambil nombor pergi jumpa doktor, jalan jumpa doktor, "Doktor, macam mana doktor saya ni?" Tu, "Oh, makcik dengan pakcik ni sakit berat ni. Tengok periksa darah ni, dia keputusan dia. Ni periksa yang kecil lagu ni, ada dia. Makcik ni ada sakit buah pinggang ni. Mujuk dia habak lepas kita makan pekngah. Kalau dia habak sebelum makan pekngah, tak makan dah pekngah, tak lalu. Baru nak main tadi, singgah orang tu bubuh nasi lemak 2 bungkus ya. Nasi baik, dia cerita lepas makan nasi lemak. Kalau dia cerita sebelum makan nasi lemak, tak makan dah nasi lemak tu. Dia kata, "Ni teruk ni pakcik ni." Lepas tu dia kata, "Makcik nak masuk wad ke? Nak duduk di rumah ke?" Doktor punya pandangan ke mana? Doktor kata, "Duduk di rumah pun tak apa, duduk di wad pun tak apa." "Tak apa lagu ni lah makcik, saya bagi ubat kat makcik dulu, tengok macam mana perkembangan dia seminggu 2 ni, kalau berasa tak ada berubah juga, mai pula." Tak apa, lagipun doktor saya payah nak duduk wad-wad, tak ada orang jaga. Misi ada? Misi tak ada lah, pakcik ke mana? Kita duduk bak suami ya, pakcik ke mana? Dia pagi-pagi dia makan pekngah, saya nak kena buat. Lepas tu petang pula nak kena goreng cucuk ubi, siapa nak goreng kat dia? Awak anak-anak tak ada? Anak ada, Ipoh seorang, Kangak seorang, Sabah seorang, Kuantan seorang. Tak apa, makcik ambil 9 ubat ni. Jadi doktor pun dia kata, "Makcik, saya bagi 9 jenis pil dekat makcik ni." 9 bukan 5 tak, 9. Sebab 9 jenis tablet ni. Tengok sini, 3 hak ni ubat. Tapi ubat saja tak boleh encik, pasal makcik ni ada bahagian-bahagian teruk. 3 ni ubat, 3 ni antibiotik. Antibiotik ni artinya ubat untuk lawan kuman. Makan nak ni, baru hak ubat tadi badan kesan. Lepas tu 3 lagi doktor, 3 lagi ni kena berasa sihat sikit dah, makan yang ni. Awak hak ni pada doktor, hak ni 3 ni vitamin. Dia ada vitamin. 3 hak mula ubat, 3 hak nak buat 2
antibiotik, anti kuman. Makcik telan tu ni, dan nombor 3 ni dah berasa sihat sikit, nak pergi lebih sihat lagi, makan vitamin 3 juga. Semua berapa doktor? 9 jenis. 9 jenis ni kena makan. Taklah hak mula 2 ni kena makan dululah. Vitamin cukup berasa sihat dah baru telan. Oh, betul ke doktor? Betul. Saya nak buat ibarat kita betul lah. Rasulullah bagi tahu, dia kata, "Awsani Rabbi bitis'in usikum bihinna." Wahai sahabat-sahabatku, Allah telah berwasiat kepada aku dengan 9 perkara. Untuk menjadi mulia, untuk menjadi baik, untuk menjadi elok, untuk berasa bahagia. Ada 9 perkara. Dan 9 perkara ni sebagai tanda aku sayang kepada kamu, wahai umatku, wahai sahabatku, aku bagi kat kamu. Aku perturunkan kat kamu 9 perkara ni. Kamu ambil 9 perkara ni macam kamu ambil ubat kat doktor. Kamu amalkan 9 perkara ni macam mana kamu makan ubat doktor tu. InsyaAllah dengan izin Allah, kalau ambil 9 perkara ni macam mana kamu taat kat doktor tu, oh insyaAllah kamu akan rasa sihat. Sihat apa? Sihat jiwa, sihat hati, tenang, damai, seronok. Dengan orang pun seronok, dengan Allah Ta'ala pun seronok. Amo minta maaf, hai liok kering pagi ni, makan ubat lah pagi tadi ni. Ubat jantung, ubat cayak darah, ubat minyak pelincir lutut. Minyak pelincir lutut. Saya makin muda, tuan-tuan makin tua, tak apalah. Tu yang saya kena makan ubat banyak. Dr. Mazan dia tua, saya makin muda. Tu yang saya kena makan ubat banyak. Bila makan ubat dia kering yak liok, kelang yak liok tu tak ada nak proses. Dr. Mazan tahulah ni. Jadi Rasulullah kata, aku pesan pada kamu wahai sahabatku, aku pesan pada kamu wahai umatku, ambillah 9 perkara yang diwasiatkan oleh Allah kepada aku ini, dan kamu amalkanlah. Belajar bagi elok apa 9 perkara ni. Pertama, 3 hak mula. 3 hak mula. Lepas tu 3 hak kedua. Lepas tu 3 hak ketiga. Semua 9. Yang pertama, 3 yang pertama, pesanan ni, wasiat Allah kepadaku. Wasiat ni artinya pesan yang berat. Pesan yang berat. Macam kita kata, aku wasiat kalau aku mati, duit yang aku simpan tu ambil sikit, bagi dekat rumah anak-anak yatim. Itu jadi wasiat. Wasiat ni pesan orang yang mati untuk ditunaikan oleh orang yang hidup, dan orang yang hidup tu mesti menunaikan. Itu wasiat. Tapi wasiat Allah ni pesan Allah. Allah Ta'ala didik kita dengan 9 perkara ni melalui apa yang Allah didik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin. Apa dia 3 yang pertama? Yang pertama, sahabatku, Allah pesan yang pertama kat aku, khasyatillah fis sirri wal alaniyah. Wahai sahabatku, ibu segala kemuliaan tu berada pada yang pertama ni. Apa dia yang pertama ni? Hendaklah kamu merasa takut kepada Allah dalam keadaan sunyi atau dalam keadaan sunyi lawan apa? Sunyi ataupun dalam keadaan fis sirri, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ataupun dalam keadaan bersama dengan manusia. Khasyatillah fis sirri wal alaniyah. Hai sahabatku, Allah berpesan yang ibu segala kemuliaan, ialah kamu ada perasaan takut kepada Allah di mana-mana pun, bersama orang ramai ke, atau duduk sunyi-sunyi dalam kelambu seorang-seorang tengah malam ke. Tengah malam tu dah lah ribut, elektrik tak ada, gelap lah, gelap. Kita duduk seorang-seorang dalam rumah, rumah tu pula nuh atas pada baling tu, gelap sungguh lah, gelap sungguh.
Dahlah rumah luar bandar, nak masuk rumah dia tu pun ada 3 buah rumah dalam tu. Sebuah-sebuah rumah ni ke sini ke jalan satu, lepas tu sini ke masjid tu satu, kita duduk satu. Tengah-tengah malam tu dah lah gelap malam tu. Malam tu elektrik pula tak ada, lagilah gelap. Ribut pula mai. Gelap sungguh lah, gelap. Dalam gelap macam tu pun kena takut dengan Allah Ta'ala agak. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah bila dia berada dalam sunyi-sunyi, seorang-seorang, diam-diam, maka bagi orang itu Allah serahkan kemuliaan kepada dia. Sebab ada orang yang takut pada Allah ni bila duduk depan orang ramai, dia tunjuk kata dia takut, dia tunjuk dia takut. Tapi bila dia duduk sunyi-sunyi seorang-seorang dia, buka temelang dia betul-betul. Dia duduk seorang-seorang dia buka buku 52, cari nombor ekor. Bila duduk seorang-seorang, tembelang dia betul keluar. Tapi kalau duduk dengan orang, Allah, pijak semut pun tak nanti. Duduk depan orang ramai, tak orang ramai duduk tengok dia, orang nak semayang sunat ni. Aku duduk depan orang, alau dia rasa orang duduk tengok dia, apa nak semang-semang, pergi lah luar. Tak ni orang nak mengaji. Tapi kalau dia duduk seorang, tuan-tuan tahu, sebab tu orang yang paling takut kepada Allah bila dia duduk seorang-seorang. Kalau waktu dia seorang-seorang tu dia takut ke Allah, maka waktu dia ramai tu tak ada masalah. Sebab tu kata Rasulullah, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Ya, orang lelaki atau perempuan yang berada dalam keadaan boleh berzina tapi mereka tidak berzina, orang tu masih beriman. Orang tu masih beriman. Mereka dua-dua tinggal dalam rumah ni, dua-dua orang. Seorang nak lara, seorang nak terona. Bukan tinggal sehari dua, tinggal lama. Kita tinggal lama ni tuan-tuan, tak lama Kalau jantan betina ni tak perlu tinggal lama elektrik dia main tu, elektrik main seram. Tapi kata Rasulullah, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Orang yang berada dalam keadaan zina tapi boleh mengawal dirinya tidak berlaku zina, maka orang tu berada dalam keadaan iman yang menguasai diri dia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang yang berasa takut kepada Allah dalam keadaan sunyi-sunyi, seorang-seorang, lahum maghfiratun, Allah kalungkan keampunan bagi dia, wa ajrun karim, dan juga pahala, kebaikan, kemuliaan. Allah bagi dia semua. Pasal apa? Pasal dia takut pada Allah bukan kerana mata manusia, dia bukan takut pada Allah bukan pura-pura, dia takut kepada Allah secara asli. Lagi asli, lagi seorang-seorang tu, lagilah dia nampak Allah Ta'ala nampak dia. Bila ramai-ramai tu kamera duk ambil orang tu orang ni. Bila tinggal seorang, kamera tu duk ambil kat saya. Macam kamera ni duk ambil kat saya je. Bukan ambil tuan-tuan ni kamera ni. Kamera orang nak buat YouTube lah. Ni duk ambil saya seorang lah. Sebab itu ibu segala kemuliaan. Kamu nak mula rasa bahagia, atau kalau kamu nak mula rasa hina, bergantung pada hak mula ni. Kalau kamu ada perasaan takut kepada Allah di mana-mana jua, dalam keadaan apa jua, di mana-mana pun, di rumah, di masjid, di market, di sekolah, dalam keadaan apapun,
Orang ramai, orang tak ada, duduk dalam gua, duduk mana pun, tapi dalam hati kamu ada khasyatillah fis sirri wal alani, ada perasaan takut pada Allah dalam keadaan terbuka depan orang ramai atau keadaan sunyi sepi. Ini kata Rasulullah, inilah ibu dan vitamin segala kekuatan. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berjaya mendidik orang-orang atau generasi awal yang masuk Islam dulu dengan kekuatan perasaan takut pada Allah. Sebab tu mereka tak mau mencuri. Kedai boleh tutup macam tu ya, terus pergi sembahyang, tak ada siapa nak curi. Cuba tuan-tuan buat lah ni. Nak main mengaji ni, buka pintu. Buka pintu rumah. Nak main mengaji, aku nak pergi tempat elok aku pergi mengaji ni, buka pintu. Balik main kan tuan-tuan, orang buat kenuri habis dah rumah tuan. Pasal apa? Orang hak masuk tu, dia takut pada Allah depan mata manusia aja. Dia bukan takut depan Allah ketika depan Allah. Tapi Rasulullah dia didik sahabat dia dengan orang-orang pada zaman baginda tu, ya, dengan satu pendidikan yang paling tinggi nilainya, iaitu dia merasa dia didik dengan perasaan takut pada Allah, malu kepada Allah. Jadi bila dia didik macam tu, maka hak jahat pun bertukar jadi baik. Hak bertukar jadi baik itu, dia baik sungguh. Hak baik tu dia jadi baik sungguh, jadi mulia, Masya Allah. Hak kedekut bertukar jadi pemurah. Hak minum arak berhenti minum arak. Sebab itu zaman Rasulullah sampai zaman para sahabat tuan-tuan, lah kes jenayah ni dia turun pasal apa? Si pencuri pun dah bertukar dah. Pasal dia kata, tang mana aku nak mencuri, bila aku boleh curi? Aku duduk belik batu, manusia tak nampak, Allah nampak. Seorang ulama tu dalam Min Wasayat Rasul, dalam kitab Min Wasayat Rasul, dia kata, aku ni macam mana, hidup susah tapi nak hidup macam orang juga. Dia tanya seorang ulama tu, mencuri boleh tak? Mencuri boleh tak? Dia kata, tak apa, nak mencuri boleh. Islam ni tak larang. Islam kata, Islam bagi hukum kita mencuri ni haram dan berdosa. Tapi nak larang macam mana kalau nak buat? Nak larang macam mana? Dalam Islam adalah hukum. Adalah hukum mencuri haram. Tapi kalau nak buat juga, siapa nak larang? Siapa nak larang? Tangan duk kat hang, kaki dah kat hang, mata dah kat hang. Hang nak pilih waktu mana pergi mencuri, hang tahu depan ni pergi mengaji ni darul dah ni. Yang aku duk tengok makcik tu selalu makan kenduri, gelang dia sampai lengan. Gelang dia sampai lengan. Nak pergi mengaji dia tak bawa lah kot. Tu keluar lah tu. Keluar lah dengan pakcik dia tu. Nampak ni peluang baik kan. Ni peluang baik. Hang ada mata duk kat hang, tangan dah kat hang, kaki pun dah kat hang.